Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Southampton, yang mana MU menang 1-0 hasil jaringan daripada Bruno Fernandes. Okey, untuk perlawanan ni boleh dikatakan kemenangan lah, dengan membawa pulang 3 poin dan mengekalkan momentum selepas menang lawan Liverpool hari itu. So ini adalah performan yang agak baik untuk Manchester United. Cumanya berdasarkan gameplay semalam, nampaknya MU memang agak struggle lah untuk menang perlawanan tersebut dengan pasukan Southampton yang lebih compact ketika bertahan, dan mereka punya transition untuk MU pun agak kurang lah untuk game ni. Tetapi yang boleh kita puji untuk defend department memang sangat-sangat solid, memang padu. Martinez, Varane, Malacia, Dalot dan juga De Gea, mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk game MU pada perlawanan ni. So benda tu memang kita boleh cakap lah untuk MU, dan saya nampak kenapa MU ataupun Ten Hag masih lagi desperate ataupun memang struggle masih lagi untuk mencari seorang pure winger, iaitu mereka ingin touchline winger seperti Anthony, dan mereka ingin dapatkan seorang world class striker seperti Osimhen ataupun Gakpo dan sebagainya untuk memenuhi mereka punya kriteria ataupun corak permainan daripada Ten Hag tu sendiri. Dan kenapa Ten Hag masih lagi memerlukan seorang goalkeeper yang bersifat sweeper lah berbanding De Gea. So tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan lah. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya nak mulakan dengan benda yang positif untuk pasukan MU. Okey, perkara yang positif ataupun perkara yang bagus untuk pasukan MU pada perlawanan ni, yang pertama adalah tentang defense department. Back four MU untuk perlawanan ni memang sangat-sangat bagus, terutamanya Martinez dan juga Varane. Tetapi yang boleh saya nak puji tentang Martinez, sekali lagi dapat man of the match. Dengan kependekan beliau, sebenarnya benda tu bukanlah satu kekurangan, sebaliknya benda tu adalah satu advantage. Walaupun pendek dan sering dikritik oleh pundit-pundit daripada EPL sebelum ni, dan kita boleh lihat pada perlawanan semalam, daripada era duel dia boleh menang berapa era duel daripada perlawanan semalam, dan benda tu memang sangat bagus lah, sebab dia boleh challenge bulan tinggi walaupun beliau adalah seorang player yang pendek. So Martinez memang menunjukkan konsistensi yang sangat bagus, dia improve game by game bersama dengan Varane. So mereka berdua ni memang antara the best center back, komunikasi bagus, mereka bermain dengan low block, mereka sangat kompos dan sangat compact di bahagian pertahanan, berdisiplin. Jadi untuk back tengah saya tak mau komen banyak, sebab mereka memang dah tunjukkan yang mereka adalah gandingan yang terbaik untuk MU sekarang. Dan untuk Dalot dengan Malacia, saya ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan, iaitu peranan Dalot pada perlawanan ni. Kita boleh lihat lah, yang mana Dalot untuk perlawanan ni beliau lebih ditugaskan untuk bertindak sebagai offensive fullback, yang mana beliau daripada awal game, kalau kita lihat ketika situasi build-up menggunakan Elanga, Dalot lebih diberikan peranan untuk membuat supporting play dengan buat overlap kepada Elanga, dan benda tu memang positif lah untuk Dalot, yang mana sebelum ni Dalot lebih kepada inverted, tetapi untuk game ni memang Dalot diletakkan sepenuhnya untuk beraksi lebih ofensif dan untuk memberi supporting play kepada Elanga yang beraksi berhadapan dengan Djenepo. Kita tahu Djenepo dengan Elanga, memang Elanga susah nak beat ataupun nak tewaskan Djenepo kalau dalam situasi one on one. So memang Dalot sentiasa memberikan support lah kepada Elanga, sebab memang daripada segi fizikal Elanga kalah dengan Djenepo. So benda tu memang satu benda yang positif. Dalot boleh bermain sebagai offensive fullback, dia boleh buat overlap dan bantu Elanga di bahagian kanan, dan hasilnya gerakan Elanga, Sancho dan juga Dalot telah memberikan satu gol kepada MU melalui Bruno Fernandes. So benda tu bagus di bahagian kanan. Manakala untuk bahagian kiri pada perlawanan ni, boleh dikatakan Malacia bertindak dengan sangat cemerlang sebagai pemain left back, tetapi beliau pada perlawanan ni lebih ditugaskan untuk bertindak sebagai inverted, iaitu beliau lebih suka untuk masuk ke bahagian tengah, dan beliau lebih suka diberikan pilihan untuk lebih senang untuk recover dia balik punya position. Sebab apa? Sebab di bahagian kiri pasukan MU ni mereka mempunyai pemain Southampton seperti James Ward-Prowse, dan juga mereka ada Eric Pieters, yang mana kedua-dua player ni memang sangat-sangat bahaya lah untuk bahagian kiri MU. Disebabkan itulah Ten Hag membiarkan Malacia untuk lebih defensif sikit dan tidak naik terlalu tinggi bagi memberi support kepada Sancho, dan disebabkan itulah ada beberapa kelemahan di bahagian kiri, yang mana MU tak boleh nak buat transition, tak boleh nak build up dengan baik, gap terlalu besar, sebab memang boleh dikatakan MU bermain agak terlalu deep, dan boleh
boleh dikatakan gap antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan tu agak terlalu jauh, dan disebabkan peranan Malaysia yang more to defensif juga, tidak boleh nak support sangat Sancho seperti mana Dalot support Elanga di bahagian kanan. Tetapi benda tu adalah positif. Sebab apa? Sebab Malaysia diberikan tugas untuk more to defensif, disebabkan mereka takut kalau kena counter dan juga takut kepada build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Sultan di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri pasukan MU lah. So Malaysia memang daripada segi defensive rate dia memang bagus lah. Dia boleh sekat Walker Peters daripada buat overlap, dia boleh marking James Ward-Prowse dengan sangat bagus. So memang dia memang solid lah di bahagian kiri MU. So benda tu perbezaan lah antara bahagian kanan dan juga bahagian kiri MU, yang mana kita boleh nampak lah ketidakstabilan tu ada, tetapi benda tu adalah positif. Sebab apa? Sebab kanan untuk menyerang, kiri lebih kepada bertahan. Itu perkara pertama lah yang positif side yang saya nampak untuk MU. Perkara yang kedua, apabila kita berbicara tentang pasukan MU untuk positif side-nya lagi, adalah bagaimana mereka punya build up di bahagian semi-mid ataupun di bahagian wide area. Mereka dah bagus dah daripada segi untuk bina build up daripada bawah ke tengah ke winger. Tetapi mereka masih lagi tak boleh nak ada link up play yang sangat baik di antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Benda ni yang menjadi permasalahan kepada build up ataupun transition daripada bertahan ke menyerang yang cuba dilakukan oleh pasukan MU dan menjadi masalah. Jadi benda tu saya akan explain lah dalam kelemahan-kelemahan pasukan MU yang saya akan ceritakan. Okey, untuk kelemahan dan juga kekurangan pasukan MU pada perlawanan ni, sebenarnya dia agak terlalu banyak. Yang pertama kita boleh lihat apabila di bahagian kiri, iaitu Sancho, yang mana Sancho boleh dikatakan beliau terlalu isolated, beliau terlalu bersendirian, beliau tidak mendapatkan support yang cukup sama ada daripada Bruno Fernandes ataupun daripada Malaysia. Disebabkan Malaysia jadi inverted, jadi dia more to defensif lah. Sepatutnya Bruno yang selalu boleh backup kepada Sancho, sebab Bruno diletakkan sebagai wide attacking player lah, sebab tu dia boleh untuk backup kepada Sancho. Tetapi kita juga kena faham dalam posisi ni Sancho dan juga Bruno bukanlah seorang winger, yang mana Sancho bukanlah seorang touchline winger, dia lebih kepada ball control winger, dan dia ada kelebihan daripada segi untuk masuk ke dalam kotak penalti dan juga involve untuk short passing ataupun short build up. Manakala Bruno pula, dia bukan adalah seorang player yang mampu untuk bermain di bahagian wide area. Beliau adalah typical CAM ataupun CM, yang mana beliau boleh bermain sebagai second striker ataupun as a number 10. So boleh dikatakan MU sebenarnya meletakkan pemain di out of position, yang menyebabkan pemain-pemain ni tak boleh nak adapt dengan taktikal tersebut. Jadi apabila jadi macam tu, Sancho kita boleh tengok bila dia dapat bola, dia sering dimarking oleh James Ward-Prowse yang rajin buat track back dan untuk membantu Walker Peters di bahagian pertahanan lah. So bila mana Sancho kena gap, Sancho is not the typical winger yang ada ability ataupun kelebihan daripada segi dribbling seperti Mbappe, seperti Neymar, seperti Messi, yang mana Anthony dan sebagainya. So benda tu menyebabkan Sancho terpaksa bertindak bersendirian dan dia tak dapat support yang cukup daripada Bruno. Benda tu menyebabkan banyak transisi ataupun build up yang cuba dilakukan Sancho di bahagian kiri banyak tersangkut lah, dan disebabkan itulah kita boleh nampak Erik ten Hag memang memerlukan Anthony, sebab Anthony dia adalah typical player yang memang adalah seorang touchline winger. Dia adalah memang player yang berkualiti lah daripada segi dribbling, ball control dan sebagainya. Dan Sancho mungkin lah, kalau Anthony main mungkin Sancho akan lebih dipush kepada bahagian kanan ataupun lebih bermain di Nero untuk backup kepada Bruno, dan Bruno pun boleh bermain di bahagian tengah lebih baik lah. Jadi benda tu yang pertama lah, Sancho terlalu isolate, tak dapat bantuan yang cukup daripada Bruno, disebabkan Bruno bukannya seorang player yang wide attacking. So benda tu menjadi permasalahan kepada link up play. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berbicara tentang MU mempunyai masalah di bahagian striker, yang mana untuk perlawanan ni kita boleh lihat striker MU mempunyai masalah ketika Rashford bermain, yang mana Rashford bukannya pure number 9. Dia dulu biasa main striker, tapi boleh dikatakan sejak ditukar menjadi winger, memang Rashford bukannya seorang striker yang boleh untuk bermain dalam sistem Ten Hag. Salah satu sebab dia adalah disebabkan satu, mobility. Rashford bukannya player yang mampu untuk mencari positioning yang bagus. Dia punya kedudukan ataupun off ball movement pun kurang. So boleh dikatakan Rashford dan juga Bruno yang bermain di belakang dia tak berapa menjadi. Rashford tak banyak cari space ataupun ruang untuk menerima bola.
Bahkan Rashford pun dia tak turun ataupun tak drop deep untuk meminta bola. Sebaliknya Bruno yang turun untuk minta bola, sehingga menyebabkan ada gap yang terlalu besar antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. So bila ada gap yang terlalu besar, Rashford pun terlalu isolate dan dia pun paling kurang untuk dapat bola, sebab dia pun tak turun deep. Sebab Bruno dah turun deep tapi Rashford stay high. So MU cuba nak bermain dengan corak counter attack beberapa kali lah menggunakan Rashford, tetapi tak boleh nak main macam tu. Sebab apa? Sebab defensive line pasukan Southampton memang sangat-sangat solid. Mereka ada 2 centre back, Salifu dan sebagainya, yang sentiasa menjaga Rashford daripada berada dalam keadaan yang free di bahagian hadapan ataupun di high line. So benda tu yang menyebabkan Rashford tak berapa berfungsi. So kalau nak jadi better, MU mungkin boleh dapatkan seorang better striker, iaitu mereka boleh dapatkan seorang macam Osimhen ke, Gakpo ke, siapa ke, jadi tukar balik Sancho main kanan ataupun Sancho main kiri, Rashford main kanan, letak seorang striker baru ataupun letak CR. Tapi CR pun kurang memberangsangkan pada perlawanan semalam. Jadi benda tu pun agak menjadikan MU sebagai permasalahan lah kepada build up MU, sebab gap antara transition Rashford dan juga Bruno dan midfield tu terlalu jauh, Sancho isolate. Jadi benda tu pun agak sukar. Dan yang seterusnya adalah di bahagian midfield, iaitu peranan Eriksen, McTom dan juga Bruno. Yang mana boleh saya katakan Bruno dia tak boleh nak link up play dengan McTom dan juga Eriksen. Sebab apa? Sebab McTom dengan Eriksen, mereka berdua ni lebih kepada deeper player. Mereka lebih hold untuk berada di half space sahaja ataupun berada dalam kawasan sendiri daripada untuk naik build up. Sebab mereka tahu yang kalau mereka naik, mereka telah memberikan ruang yang banyak kepada Armstrong dan juga Che Adams untuk lebih exploit ataupun berada dalam free space di bahagian tengah ataupun bahagian attacking third. Jadi mereka mengambil langkah penyelamatan lah untuk membiarkan Eriksen dan juga McTom duduk lebih deep ke bawah. Tetapi apabila McTom dan juga Eriksen duduk lebih deep ke bawah, maka mereka tak boleh nak supply ataupun distribute bola ke hadapan. Jadi benda tu menyebabkan Bruno kena drop sampai ke bawah, menjadikan lebih kurang MU bermain dalam 3 pivot lah. So benda tu memang sangat-sangat negatif lah untuk MU punya transition, sebab gap terlalu besar di bahagian tengah dan juga bahagian sayap. Dan di bahagian kanan, seperti mana kita tahu, Elanga daripada segi fizikal dengan Djenepo, dia tak boleh nak beat lah Djenepo tu. So memang dia perlukan Dalot. So belah paling positif pun belah kanan lah MU semalam. So benda yang paling positif semalam, MU defend department sahaja. Tetapi untuk benda yang daripada segi attacking, daripada segi build up, mereka masih lagi banyak benda yang perlu diperbaiki. Dan di second half, MU cuba untuk menukar corak permainan tu dengan membawa masuk Rashford, membawa masuk CR untuk menggantikan Sancho. Tetapi kemasukan CR nampaknya boleh dikatakan tidak memberi impak yang positif kepada barisan serangan MU, yang mana CR tak cukup fit. Dan CR boleh dikatakan kalau nak pindah ataupun nak belah lah bagi saya. Sebab apa? CR semalam daripada segi counter attack beliau boleh speed, tapi beliau dah tak ada pace. Salifu hanya bersahaja boleh cover balik, dan dia punya decision making dan juga dia punya awareness dalam padang pun dah makin kurang. So kita perlukan better player daripada CR. So benda tu memang nampak lah. Dan untuk Casemiro first debut dan menang. So Casemiro masuk, barulah saya nampak yang MU sebenarnya boleh bermain dalam sistem single pivot, yang mana membolehkan McTom untuk naik lebih atas bagi involve dengan serangan. So bagi saya memang Casemiro is the great player lah untuk cover up MU punya midfield. So saya harapkan boleh turunkan Casemiro the next game untuk kita tengok bagaimana midfield MU bergerak ataupun berhasil dot combination MU di bahagian tengah ni untuk membiarkan McTom ataupun Eriksen bersama dengan Bruno bermain sebagai attacking ataupun number 8. Kita boleh tengok nantilah. Dan kalau MU berjaya dapatkan Anthony, mungkin lagi better, sebab Sancho is not winger punya touchline. So benda tu agak sukar untuk dia bergerak seorang diri di bahagian wide area. So jadi itu je lah ulasan saya. Secara kesimpulannya, MU punya permainan semalam kurang, tetapi defend bagus, keeper bagus, attacking dan juga mid kena cari lagi lah jalan untuk jadi more kreatif dan tidak menjadikan gameplay yang lebih pasif. Dan itu je lah. Assalamualaikum.